Pengamatan duit, kita akan mula tepat jam 11. Okay, sekarang ni kita tunggu lagi ramai-ramai masuk. Yang ID Rashid ni siapa yang nama? Boleh saya tahu nama anak? Nama murid tu siapa? Oh, okey baik. Alisha Masyarah. Okey. Okay, dalam ni hari ni akan ada 2 intan dan 2 delima ada 2 kelas. Tengok ramai tak? Siapa dekat sini 2 delima kat tangan? 2 delima. Siapa ada 2 delima kat tangan? Okey. Ada 2 delima ada ya? Okey. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okay, kita tunggu lagi 2 minit. Jam 11 saya akan mulakan. Sekarang ni kita tunggu orang-orang yang masuk baru kita mulakan ya. Okay, Iman. Okay. Sekali lagi, 1 minit lagi. Okey, baik. 11. Pukul 11. Okey, saya nak mulakan. Sebelum tu saya minta awak mute-kan tu Saya mute-kan terlebih dahulu. Nanti ada soalan nanti kita buka balik.
Okay, diminta anak-anak untuk mute-kan terlebih dahulu Kita mute dulu. Assalamualaikum, Cikgu. Salam, selamat datang. Wassalamualaikum, Cikgu. Salam, selamat datang. Okay, saya dah mula dah. Kita mute-kan dulu Awak mute-kan dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Salam, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat datang. Okay, kita mute-kan dulu Salam. Okay, kita mute dulu. Salam. Okay, saya mute dulu Okey, baik. Cikgu ni kelas 2 delima ke 2 intan ni? Dua delima dan 2 intan. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ke kelas Google Meet kali yang kedua Kali yang pertama kita dah buat mengenai kemahiran saintifik. Ini adalah kali yang kedua. Jadi untuk kali yang kedua saya akan bentangkan mengenai peraturan bilik sains. Okey, ada orang kata suara tak jelas. Suara tak jelas sebab ada orang tak mute. Jadi saya mohon sangat-sangat, siapa yang tak mute, awak mutekan terlebih dahulu. Awak tekan simbol ni. Okey. Awak tekan simbol ni untuk mutekan supaya bila saya beri penerangan suara saya boleh didengar dengan jelas. Okey, awak dah banyak kali kan masuk Google Meet kan? Awak dah tahu kan tata cara kan? Okey, kita mutekan terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi ketika sesi pembentangan, ketika saya nak membentangkan topik kita pada hari ini iaitu peraturan bilik sains, saya mohon jasa baik anak-anak sekalian untuk mutekan mikrofon supaya suara dapat didengar dengan jelas Okey, baik. Jadi mari kita mulakan. Okey, seperti yang saya katakan, ini adalah perjumpaan kita, Google Meet kita yang kali yang kedua. Kali yang kedua, di mana kali yang pertama adalah saya menerangkan mengenai kemahiran saintifik. Okey, siapa yang tak join Google Meet yang kali pertama minggu lepas awak boleh tengok dekat dalam grup WhatsApp, saya ada upload dalam YouTube.
sesi Google Meet yang pertama tu. Sama juga macam sesi Google Meet pada hari ini, saya juga sedang merakam sesi Google Meet pada hari ini dan kemudian saya akan upload di dalam YouTube supaya kawan-kawan awak yang tak dapat join boleh tengok Google Meet kita pada hari ini. Ataupun awak nak buat ulang kaji balik ketika cuti raya Cina nanti, awak nak buat ulang kaji, awak boleh buka balik link yang akan saya berikan nanti lepas habis kelas. Okay. So setakat ni ada 3 dah. Kita ada 1 video penerangan, 1 video kemahiran saintifik dan hari ini adalah video topik 2 peraturan bilik sains. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita tengok pada slide pembentangan saya. Okey, sudahkah anda semua bersedia? Pastikan ada buku teks awak dan juga alat tulis bersama. Kalau ada buku nota lagi bagus, kalau tak ada buku nota, saya kata dalam video yang pertama, saya kata pakai buku tahun lepas pun boleh. Tapi kalau dah ada buku nota, lagi bagus untuk awak catatkan nota lah. Okey. Okey. Bilik sains, peraturan bilik sains. Apa itu bilik sains? Awak ingat lagi tak bilik sains? Awak pernah masuk tak bilik sains tahun lepas? Masa tahun 1, awak pernah masuk tak bilik sains tu? Ingat lagi tak bilik sains awak? Kalau tak ingat, okey, mari kita lihat video ini untuk awak ingatkan balik bilik sains sekolah kita. Okay, saya dah buat video. Ni dia bilik sains sekolah kita. Okay, ini bilik sains sekolah kita. Mari kita lihat sama-sama. Okey, sekali lagi. Okey, saya tayangkan sekali lagi tapi saya pause kita akan bincangkan. Okey. Ini adalah pintu depan bilik sains awak. Okey, kalau nak masuk melalui laluan warna hijau ni, laluan warna hijau, kalau nak keluar laluan warna merah. Siapa yang masih ingat tahun lepas awak pernah masuk? Inilah dia, masuk melalui pintu ni. Dia ada 2 pintu. Tapi pintu satu lagi tu ditutup. Dia pakai pintu ni saja. Alright. Okey, bilik sains ni dia terletak dekat aras paling bawah dekat blok B. Okey, ada sekolah kita kan ada 3 blok kan. Blok A, blok B dan juga blok C. Okey, bilik sains ni dia terletak dekat
blok B, blok tengah-tengah dan aras yang paling bawah. Okey, dekat sebelah ni kalau awak masih ingat ada bilik apa? Ada bilik kesihatan. Selalunya kalau siapa yang kena cabut gigi, situlah tempat dia. Yang awak takut sangat tu kan? Nama kena panggil dengan nurse. Kenapa kena cabut gigi? Terus nangis. Tak sakit pun. Okey, tepi ni adalah bilik kesihatan. Ini kita punya maklumat sains. Okey, sambung. Okey, ni adalah bahagian dalam. Nampak meja tempat awak duduk, kerusi. Satu meja ni maksimum dia 5 orang saja. Kalau lebih-lebih nanti jadi main-main. Lagi bagus, lagi kurang lagi bagus. Okey, maksimum dia 5 orang. Duduk ramai-ramai nanti awak main. Duduk berdua pun boleh main. Apa dah lagi 5 orang kan? Okay. Okey, ini bahagian belakang dekat rak. Ni kita panggil dia rak. Rak alatan dan radas. Okey, kalau awak tengok kita ada mangkuk pija, kita ada gear, kita ada litar elektrik, kita ada dynamo, ni kita panggil dynamo, kita ada penimbang. Semua alat dan radas diletakkan di bahagian belakang dekat dalam rak. Bukan main letak dia mana-mana Okay, ini adalah hasil, kalau awak pernah nampak tahun lepas, ini adalah hasil pertandingan yang mana abang-abang awak ataupun abang dan kakak awak masuk pada tahun 2000 tahun lepas, 2019. Mereka telah memenangi peringkat kebangsaan. Mereka telah memenangi Johan peringkat kebangsaan. Inilah produk dia. Jadi nanti bila awak dah besar nanti, awak pun masuk juga dalam pertandingan. Mungkin awak boleh menang peringkat kebangsaan lagi. Okey, ini papan putih kita. Nanti tempat ni, depan ni adalah tempat guru, tempat saya lah, tempat cikgu-cikgu awak. Ini papan putih. Okay, ni pandangan rak yang saya katakan tadi tu. Atas ni ada ni hasil kerja murid. Contohnya tahun depan awak buat model haiwan. Nanti letak kat atas ni. Letak nama awak, tulis nama awak, letak kat atas. Nanti bila adik-adik awak datang, oh ini abang ni buat lah. Oh ni abang Iman yang buat lah. Nanti awak pun banggalah kan, awak punya hasil ada atas rak. Okay, ini dekat pandangan luar bilik sains. Okay, pandangan luar bilik sains. Ini adalah tempat awak beratur. Sebelum masuk, kena beratur dulu. Okay, beratur mengikut lelaki dan perempuan, baru boleh masuk. Okay, kalau awak perasan dekat luar ni ada susunan planet. Siapa yang perasan? Ni guru awak yang lukis sendiri. Okay, susunan planet. Okay, beratur di koridor sebelum masuk. Okay, tadi kita sebelum masuk kita beratur dekat luar kan, dekat koridor tadi kan. Okay, kalau nak keluar ke kelas balik, beratur dekat belakang ni. Okay, dekat ruang belakang ni beratur. Sama juga lelaki dan perempuan. Tapi sebelum balik, pastikan kerusi telah diangkat di atas meja. Okay. Okey, ni selalunya kalau buat penyiasatan, cikgu awak akan tulis sesuatu di papan putih kan. Nanti awak duduk dan lihat di papan putih. Okey, jangan duduk membelakangi papan putih. Okay, pastikan bila awak duduk, mata awak tengok papan putih. Bukan mata awak tengok dekat rak di bahagian belakang.
Okey, itu sekitar suasana sekitar bilik sains ya. Okay, jom belajar sains. Okey, itu saja tayangan video yang sangkut-sangkut mengenai bilik sains sekolah kebangsaan Setapak Indah. Siapa yang pernah masuk tahun lepas, tahniah. Lepas ni kita harapkan agar COVID ni cepat reda supaya kita boleh kembali belajar di dalam bilik sains. Okey, baik. Kembali kepada pembentangan saya. Okey, masih ingat ke bilik sains kita? Tadi saya dah tunjukkan sedikit tayangan video. Seterusnya, teruskan. Mari kita dengar, tadi dah tengok video. Sekarang kita dengar lagu pula. Mari kita dengar lagu Peraturan Bilik Sains. Awak boleh rujuk dia punya lirik dia tu, awak boleh rujuk buku teks. Buku teks. Awak dah dapat buku teks kan? Awak boleh rujuk buku teks muka surat 17. Ni saya ada contoh. Ni buku teks. Okay, mari kita dengar lagu sama-sama. Okey, sekali lagi. Okey. Itu dia tadi lagu Peraturan Bilik Sains yang awak akan jumpa dekat buku teks awak lah, muka surat 17 tu. Okey, lagu Peraturan Bilik Sains, sisa kering, sisa cecair mesti dibuang, jangan simpan. Tak mestilah kita kena buang kan, sisa-sisa kan. Okey, alat dan bahan dah digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan, keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Jadi apa yang lagu ni cuba katakan adalah kita perlulah mematuhi peraturan bilik sains supaya keselamatan kita terjamin. Kalau kita tidak mengamalkan peraturan bilik sains, kemungkinan besar kita akan ditimpa kemalangan. Okey. Macam awak pergi rumah orang, takkan saya mohon awak mute terlebih dahulu. Siapa yang tak mute, tolong mute kan supaya tidak mengganggu sesi. Okay, awak dah tahun kedua dah awak buat Google Meet. Saya mohon sangat-sangat awak mutekan terlebih dahulu
Okay, terima kasih. Okay, baik. Video dah tengok, lagu pun dah dengar. Mari kita belajar mengenai apakah contoh-contoh peraturan bilik sains yang ada. Okey, tadi dalam lagu tadi kita dah dengar. Dia kata sisa kering, sisa cair jangan disimpan, mesti dibuang. Okey, tapi macam mana kita nak buang sisa kering, sisa cair? Contohnya pada tahun depan, tahun 3 ataupun tahun ni nanti kalau COVID dah reda, kita dah boleh pergi ke sekolah, kita dah boleh masuk bilik sains, kita akan menjalankan penyiasatan. Kita akan menjalankan aktiviti. Awak akan buat penyiasatan, awak akan buat eksperimen. Okey, jadi lepas buat eksperimen tu mesti akan ada sisa. Ada sampah lah orang kata. Ada sisa, ada sampah. Takkan nak tinggal atas meja. Siapa nak buang? Saya yang buang. Okey, awak dah buat eksperimen, awak akan buang sendiri. Macam mana nak buang? Kalau sisa kering ni maksudnya sampah-sampah yang kering lah. Sampah-sampah yang tidak basah. Contohnya seperti daun-daun kering, plastik ataupun roti yang dah berkulat. Kita nak buat eksperimen roti kulat roti roti yang dah berkulat, itu sisa kering. Jadi kalau sisa kering kita buang ke dalam tong sampah. Okey, tetapi yang jadi masalahnya adalah selalunya murid-murid buang sisa cecair. Okey, dia kata, "Oi, cikgu, cecair asid ni dah habis, saya dah guna dah. Okey, nak buang. Saya buang dalam tong sampah." Tak boleh. Kalau sisa cecair, sisa yang berbentuk cecair, dia mestilah dibuang ke dalam sinki dengan air yang mengalir. Sebab itulah dekat dalam bilik sains kita ada sinki di bahagian kiri dan kanan bilik sains. Okey, dalam kelas tak ada. Tapi dalam bilik sains ada sinki. Jadi awak tak perlulah keluar bilik sains pergi tandas jauh-jauh untuk buang cecair, tak payah. Awak boleh buang dekat tepi bilik sains sahaja. Okey, ada dekat bahagian tepi kiri dan kanan bilik sains. Okey, bila awak buang tu, contohnya ni cawan ni awak nak buang dalam, okey, awak nak buang dalam sinki. Masa awak buang tu, masa awak curahkan, pastikan pipe itu dibuka. Okey, dengan air yang mengalir. Kalau pipe tak dibuka, awak tuang je dalam sinki, nanti air boleh bertakung. Cecair tersebut boleh bertakung. Contohnya asid tu bertakung. Kalau buka pipe, cecair tersebut akan mengalirkan sehinggalah masuk ke dalam saluran perpaipan. Yang jadi masalah adalah di mana murid-murid dia membuang, terdapat bukan sekolah kita lah, sekolah lain. Okey, sekolah kita bagus-bagus muridnya. Okey, sekolah lain, ada murid sekolah lain dia buang sampah tu ke dalam sinki. Bila dibuang ke dalam sinki, dia jadi apa? Tersumbat. Bila jadi tersumbat, kita nak guna sinki bertakung, kotor jadinya. Okey. Itu yang pertama. Kita tengok peraturan yang seterusnya. Dia kata lagi, lagu tadi dia kata basuh Tak payah. Okey dah. Okey. Okey, lagu tadi kata alat dan bahan yang dah digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Okey. Okey, basuh dan keringkan. Okey, setiap kali awak menjalankan penyiasatan, awak akan diberikan alatan. Awak boleh pergi ambil sendiri. Yang saya tunjuk rak dekat belakang bilik sains kan, awak boleh pergi ambil. Okey, Ali contohnya, pergi ambil. Kita nak buat penyiasatan, kita nak buat penyiasatan pendidihan air hari ni. Pendidihan air. Okey, kita nak buat penyiasatan pendidihan air. Awak pergi ambil tabung uji dekat belakang, dekat rak tadi. Okey, awak pun pergi ambil. Awak pun buatlah eksperimen, awak buat penyiasatan mengenai pendidihan air. Okey, dah selesai pun semua. Okey, masa dah nak tamat, mari kita kemas. Okey, lepas tu dah habis semua tu, awak pun ambil tabung uji awak gunakan tadi tu, pergi ke sinki dan awak basuh. Okey, basuhkan. Lepas dah basuh cantik-cantik, bagus. Basuh dah cantik dah.
Lepas tu awak terus pergi simpan. Tak boleh. Awak kena keringkan terlebih dahulu. Sebab itulah dekat tepi sinki ada disediakan ruang yang banyak untuk awak terlangkupkan balik tabung uji itu untuk awak keringkan dahulu. Okey, bila dah kering, barulah awak ambil dan simpan semula di dalam rak supaya murid lain boleh gunakan pula. Kadang-kadang ada beberapa perkara yang guru terlepas pandang, guru tak sempat nak semak, murid tu dia basuh tak bersih. Jadi apabila turn awak pula, apabila giliran awak pula nak pakai, bahan tersebut, awak nampak, cikgu dia macam ada hitam-hitam lah bawah ni. Itu maksudnya murid yang sebelum ni basuh tak bersih. Jadi kalau awak tak nak perkara itu berlaku pada awak sendiri pastikan awak basuh bersih-bersih supaya bila orang lain nak guna dapat dalam keadaan yang bersih. Okay, itu yang kedua. Tadi yang pertama tadi, buang sisa cecair ke dalam sinki, buang sisa kering ke dalam tong sampah. Yang kedua, basuh dan keringkan peralatan dan basuh di sinki dengan sabun dan keringkan di tepi tingkap peralatan yang telah kita gunakan. Okey, yang ketiga, peraturan yang ketiga yang saya nak jelaskan pada hari ini. Macam mana jika berlaku ada kaca pecah, ada tabung uji pecah, ada bika pecah, ada bahan lah yang pecah. Kita nak buat macam mana? Selalunya murid akan buat macam ni. Selalunya murid akan pecah lah. Saya mohon awak mute terlebih dahulu ketika saya membentangkan, tolong mute kan. Okey. Okey. Selalunya kalau berlaku alat tu pecah, murid ni dia selalu berlaku dia senyap je. Lemak pecah lah, takutlah nanti cikgu marah lah. Pecah lah, nanti kena ganti, saya tak ada duit. Pecah lah, nanti cikgu marah lah. Senyap je lah. Tak boleh. Okey, saya di sini saya nak jelaskan kepada anak-anak sekalian. Okey, walaupun pecah, jangan takut untuk beritahu guru. Awak tidak bersalah. Okey, bahan-bahan tersebut, bahan-bahan seperti yang kaca ni lah, bika, tabung uji. Okey, kalau pecah, cikgu akan buat rekod. Okey, bila hujung tahun kita akan buat balik stok dia, kita akan kira balik stok. Okey, berapa tabung uji yang tinggal? Okey, kurang berapa? Kurang 3. Okey, tak apa. Kita order, kita beli baru. Okey, janji awak semua dapat merasa, pegang dan pakai. Jangan takut untuk menyentuh tabung uji ke, bika ke, benda-benda kaca lah yang ada dalam bidang sains tu. Jangan takut pecah. Dia akan pecah. Janji kita belajar. Okey, kalau pecah, tak apa, guru akan ganti baru. Awak tak perlu ganti. Okey, tapi bukan bermaksud awak boleh bila masuk je bilik sains, awak boleh terus pegang sana sini, tak boleh, bukan. Ketika menjalankan penyiasatan sahaja. Contohnya pada hari tu, okey baik, hari ni saya nak awak buat penyiasatan menggunakan bahan-bahan yang berkaca. Okey, barulah awak gunakan, jangan takut. Okey, kalau tak ada, okey hari ni kita akan menggunakan bahan-bahan lain pula, bahan-bahan yang tidak berkaca. Janganlah awak pergi pegang pula bahan yang berkaca. Kalau itu awak kena ganti. Kalau tak ada kaitan, awak kena ganti. Okey, jangan sewenang-wenangnya pegang bahan berkaca kalau guru tak suruh. Tetapi kalau guru kata, okey hari ni kita nak gunakan tabung uji, kita nak gunakan bika, okey boleh pergi pegang. Mainlah ataupun buatlah penyiasatan. Kalau pecah tak apa, boleh ganti baru. Okey. Kenapa kena beritahu guru? Okey, ni saya ceritakan. Okey, contohnya awak sedang menggunakan tabung uji. Kadang-kadang dia sebab tabung uji tu dia nipis. Awak pun kuat, tangan awak kuat. Awak terpegang kuat sangat, pecah. Okey, bila pecah, dia punya serpihan kaca tu akan berselerak. Kalau awak beritahu guru, cikgu, saya punya ni pecah lah. Okey, cikgu akan ambil maklum, cikgu akan terus pergi sapu kaca-kaca tersebut. Tetapi kalau awak tak beritahu guru, awak buat senyap sahaja, serpihan kaca tu dia kecil dan tajam. Awak tak nampak dengan mata kasar awak. Okey, dia akan terpecik ke tempat yang jauh dan tiba-tiba kawan awak datang kat tepi, dia terpegang. Bila dia terpegang, dia tak tahu.
Dia tak tahu ada kaca pecah, dia tak tahu, dia terpegang, luka. Okay, jadi sekali lagi ingin saya jelaskan, inilah peraturan, ini peraturan bilik sains yang ketiga sekarang ni. Ini peraturan bilik sains. Sekiranya ada alat ataupun barang yang pecah, segera beritahu guru supaya dapat mengelakkan kemalangan. Guru tak akan marah kalau awak gunakan, awak pegang pecah ketika kita sedang belajar. Okay, lainlah kalau awak tiba-tiba suka-suka saja pergi ambil, guru tak suruh ambil, awak pergi ambil pecah, itu awak jawab sendirilah. Okey, saya tak terlibat. Okey. Itu yang ketiga. Seterusnya. Ni sedang. Sebelum masuk bilik sains, awak beratur dulu dekat luar tu. Saya tengok ada murid Okey, beratur di bilik sains Okey. Ada murid saya even tahun 6 sekalipun berlari-lari nak masuk bilik sains. Saya cakap beratur dulu cantik-cantik, lelaki satu barisan, perempuan satu barisan, barulah kita hidup bertamadun. Ini tidak berlari-lari. Itu bukan awak, saya tak cerita pasal awak, saya cerita pasal tu. Abang awak tahun 6 tu. Tahun 6 dah. Masih lagi berlari-lari nak masuk bilik sains. Okey, jadi awak tahun 2 awak tunjuk contoh dekat abang-abang awak, kakak-kakak awak tunjuk contoh. Saya lagi baik daripada abang tahun 6. Okey, awak beratur dulu. Beratur sebelum masuk bilik sains. Okey. Okey, dan yang kelima. Ini penting. Nampak macam remeh, nampak macam kelakar, tapi ini penting. Dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Kenapa tak boleh? Okey, saya jelaskan. Selalunya saya pernah ada pengalaman di mana lepas rehat, kelas sains lepas rehat, ayam yang dia beli tu tak habis. Ayam yang murid tu beli tak habis. Dia bawa masuk dalam bilik sains. Okey, mari kita tengok apakah yang akan berlaku sekiranya kita bawa makanan ataupun minuman ke dalam bilik sains. Okay. Contohnya, awak bawa ayam letak dalam poket. Okay, awak letak dalam poket, awak masuk bilik sains. Okay, sebab kelas sains awak lepas rehat kan, contohlah lepas rehat. Okay, makan tak habis, awak letak dalam poket, awak pergi bilik sains. Buku dah bawa turun, awak pergi bilik sains, awak beratur, awak masuk. Okay, pada hari tersebut, cikgu awak nak mengajar topik mikroorganisma. Contoh mikroorganisma ni virus lah, maksudnya virus. Okay, bahan yang dah basi contohnya kan. Okey, dia nak tentukan bahan yang basi dan bahan yang elok. Apa penyebab berlakunya bahan tersebut basi kan, makanan tersebut basi. Jadi tiba-tiba awak tertukar dengan ayam basi tu. Awak pun makan ayam basi. Apa yang berlaku? Habis ceret-beret, sakit perut, pening kepala, muntah-muntah dan sebagainya. Ataupun awak bawa botol air masuk dalam. Bawa masuk botol air dalam bilik sains, awak letak di atas meja. Pada hari tersebut guru sedang mengajar menggunakan cecair berasid. Okey, nak buat apa? Nak buat eksperimen contohnya kan. Letak satu balang atas meja. Tiba-tiba dekat atas meja tu, ada botol air awak dan juga ada balang berasid. Awak sedang cakap dengan kawan-kawan awak. Lepas tu awak dahaga. Awak tak tengok air tu, awak main ambil je. Awak ambil yang berasid, awak pergi minum. Awak pergi minum yang berasid. Habis. Sakit perut, pening kepala, pening-pening, pengsan. Bahaya. Sebab itulah dalam bilik sains tidak boleh membawa makanan dan minuman. Sebab selalunya kalau kelas sains selepas rehat, saya akan kata pada murid-murid, okey, botol air akan ditinggalkan di atas kalau awak perasan dekat tepi bilik sains kita ada satu hos. Okey, ada satu hos bomba. Okey, awak letak atas tu. Botol air awak letak dekat atas hos bomba tu, yang warna merah tu. Kan takkan letak atas lantai kan makanan kan. Okey. Itulah dia 5 contoh peraturan bilik sains yang telah pun saya ajar pada hari ini. Okey. Sebelum kita jawab latihan, siapa yang ada soalan boleh tanyakan kepada saya, boleh buka mikrofon, tanyakan soalan kepada saya. Siapa ada soalan? Ya, Raid Maliki angkat tangan, ada soalan ke?
Tak ada Okey. Siapa yang ada soalan boleh buka mikrofon. Ya, Akil angkat tangan. Ada soalan Akil? Ada. Ada? Gambar Ha. cikgu jadi keras. Gambar yang mana Video Cikgu. Saya yang keras. Tak. Video. Gambar. Gambar saya. Ha. Gambar saya keras. Jadi keras. Suara saya bunyi tak? Bunyi. Okey. Okey, cikgu tulis dalam buku ke? Okey, sekarang ni siapa yang ada buku awak tulis. Awak ingat lagi tak? 5 peraturan bilik sains yang saya telah ajar tu. Cuba awak tulis balik dalam buku awak tu seberapa banyak yang awak boleh ingat. Cuba tulis dalam buku. Cukup tak 5? Saya dah ajar 5 dah. Okey, siapa yang tak ingat saya tunjuk balik. Buku apa? Buku nota. Buku nota kita ada satu saja. Kalau saya kata kalau tak ada dalam video yang pertama ada buku nota warna coklat. Kalau tak ada buku nota warna coklat, awak boleh pakai balik tahun lepas. Tahun 1 tu awak pakai balik kalau belum beli lah. Okay, kalau belum beli. Okay, pakai buku tahun lepas. Tapi kalau dah beli bagus. Tulis dalam buku tahun ni. Hari tarikh jangan lupa. Okay, pastikan ada 5 Kalau tak ingat saya tunjuk balik. Satu orang bagus, ramai. Woi. Cikgu Syahid, buku tulis ke? Ya. Ya, buku tulis, buku nota, buku yang sama. Kalau buku nota hilang tak apa. Awak tulis dalam kertas ke, nanti awak salin balik Okey. Ada 5 tau. Ada tajuk ke? Ini buku Tajuk dia milik bilik sains. Ada tajuk ke? Peraturan bilik sains. apa dia? Tajuk dia adalah peraturan bilik sains. Ada 5. Ni contoh. Tak dengar cikgu, suara cikgu slow. Okey, baik-baik. Maklum. Tunjukkan tajuk dan juga ujian 16. Berapa? Surat berapa? Surat berapa? Ini awak kena ingat balik apa yang telah saya ajar tadi. Apakah 5 peraturan yang telah saya ajar tadi? Lima tadi apa? Ingat yang pertama apa? Kalau tak ingat saya tunjuk balik. Yang lagu Okey. tu ke? Yang pertama, buang sisa kering ke dalam sampah dan sisa air ke dalam tangki dengan air yang mengalir. Jangan lupa, dengan air yang mengalir. Itu satu. Kalau awak tak nampak kan dekat skrin handphone awak tu, awak boleh pinchkan dia macam awak zoom gambar. Okay, awak zoomkan dia macam awak zoom gambar. Nanti akan jadi besar. Itu peraturan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ada tunjukkan basuh dan keringkan. Okay. Basuh dan keringkan alat dan lepas digunakan. Kedua.
Cikgu, apa yang pertama? Abah nak pemadam. Ayo. Okey, yang ketiga. Dia orang kat tangan ke? Kena buat apa cikgu? Kena lukis tulis, kena tulis balik 5 peraturan yang saya telah jelaskan. Ya, Iman sekali pada angkat tangan ada soalan Iman. Kena selang ke? Awak dah ajar 2 dah, kena selang ke tak? Ikut awak lah. Terpulang pada awak, boleh selang, jangan selang pun boleh, tapi kalau nak cantik selang lah kot. Siapa yang tak ada buku, pakai kertas pun tak apa. Okay, siapa yang tak ada buku, belum beli lagi, pakai buku tahun 1 dulu. Kalau buku tahun 1 dah hilang, okey pakai kertas pun tak apa. Tapi bila buka sekolah nanti, pastikan buku dah ada buku nota yang warna coklat tu yang saya terangkan dalam video saya yang pertama dulu. Okey, yang ketiga. Okey. Beritahu guru sekiranya terdapat alat atau bahan yang pecah dan rosak. Yang ketiga. Awak bonda pergi mana? Alex datang sini ke? Michelle ada soalan ke? Kalau tak ada soalan saya mute kejap Okay, kalau awak tak nampak skrin tu kecil sangat kan, awak boleh zoom kan macam ni. Dekat handphone awak tu awak zoom kan. Jadi. Okay, awak zoom kan, awak zoom gambar. Dia akan besar. Okay, nanti kalau nak kecilkan balik macam mana? Awak kecil balik. Situ dia akan kecil balik. Macam awak zoom gambar lah. Okay, yang keempat. Sebelum masuk beratur sebelum bilik sains. Dan yang kelima, dilarang membawa masuk makanan atau minuman. Cikgu tak nampak. Okey. Okey, 5 peraturan bilik sains yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, tak apa Kazim. Kalau belum siap, kalau siapa yang tak siap ataupun terlepas video ni nanti, Google Meet nanti yang saya sedang rakam ni, saya akan upload dalam YouTube. Nanti saya akan bagikan link, awak akan tengok. Awak boleh tengok. Ada orang tanya soalan. Sekejap, saya baca soalan. Belum siap lagi, cikgu kena selang ke? Selang boleh selang, tak nak selang pun tak apa. Cikgu tunjuk video. Video saya tadi sangkut-sangkut lah. Nanti saya upload dalam YouTube ya. Cikgu suara tak jelas. Tak jelas sebab ada orang tak mute. Bila orang tak mute, suara saya terjadi tenggelam.
Okay, belum siap, tak apa. Saya beri awak masa 1 minit lagi. Lepas ni kalau tak sempat, awak boleh salin nanti bila Dah. saya upload dalam itu. Okey, kalau dah tak apa. Kalau dah sekejap saja. Okay, sebab kita nak jawab latihan lah lepas ni. Okey. Sambung latihan pula. Okey, latihan Ini saya bagi awak peluang. Cuba perhatikan gambar dekat sebelah. Okay, perhatikan gambar ni. Saya nak awak beritahu saya apakah peraturan yang murid tu ikut ataupun apakah peraturan yang murid tu tak ikut. Contoh, saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh yang pertama ni, murid ni dia tak ikut peraturan sebab dia sedang bermain dengan pemadam api. Okey, jadi buka mikrofon, awak beritahu saya apakah kesalahan ataupun peraturan yang sedang dilakukan oleh murid tu. Okey, silakan. Jawab. Boleh buka mic untuk jawab. Sambil-sambil tu saya baca message kalau nak jawab melalui message. Ni basuh kanal. Basuh tangan. Ni basuh tangan. Dah terbakar. Sudah terbakar, mana terbakar? Main gam. Main gam. Lain. Kaca pecah. Okey, kaca pecah. Okey, bila kaca pecah, apa yang kena buat? Kaca pecah apa yang Beritahu cikgu. peraturan bilik sains. Dah, betul. Satu markah. Okey, lagi. Beritahu cikgu. Lagi peraturan juga. Bermain. Dilarang bermain di dalam bilik sains. Okey, betul. Tapi ini selalu murid buat tau. Saya nak beritahu siap-siap. Kalau contohnya contohnya soalan kata berikan 3 peraturan bilik sains. Awak pun kata yang pertama, dilarang bermain. Yang kedua, dilarang bergurau. Dan yang ketiga, dilarang kacau kawan. Salah. Sebab tiga-tiga tu benda yang sama. Okey, jangan awak tulis tiga-tiga tu. Mula-mula awak kata dilarang bermain. Lepas tu awak kata dilarang bergurau. Yang ketiga, dilarang kacau kawan. Tak boleh. Sebab tiga-tiga tu benda yang sama. Dilarang bermain, satu cukup. Okay. Lagi apa lagi peraturan yang ada? Cuba tengok ni, murid ni dia sedang gunting. Dekat mana dia gunting? Suka hati je gunting. Lepas tu dia selesai. Patutnya kena buat macam mana? Kalau nak gunting tu kat mana? Boleh jawab. Siapa boleh jawab? Maliki. Okay, awak tengok murid ni, dia tengah buat apa ni? Dia tengah gunting kan? Tapi mana tu sampah dia? Jadi dia punya sampah dia tu terbiar je atas lantai. Patutnya dia kena gunting di Sampah. Ya, betul. Terima kasih. Tengok murid lelaki ni, dia tengah buat apa? Dia tengah menyimpan peralatan di dalam rak. Itu peraturan bilik sains juga. Mana lagi? Ni murid ni, yang tadi awak kata basuh tangan kan? Kan murid ni dia sedang membasuh. Kalau awak tak nampak, awak boleh zoom tau. Awak zoom macam awak zoom gambar dekat handphone awak tu. Okay. Dia sedang membasuh tabung uji. Lepas dia gunakan, dia basuh tabung uji. Okey, lepas tu ni murid ni pula yang tengah tulis ni. Dia mengikut arahan guru pula. Dia membuat penyiasatan mengikut arahan guru. Murid ni dia main dengan belalang Berlari sampai main. Okay, dia main belalang, tak boleh. Okey.
Baik. Itu sahaja untuk latihan ni. Siapa ada soalan boleh tanya soalan. Saya dengar banyak suara ni. Okey, siapa yang nak tanya soalan boleh tanya soalan. Senang saja, peraturan bilik saya ni senang saja. Tapi awak kena tahu konsep lah. Jangan awak pergi jawab. Yang pertama, dilarang bergurau. Yang kedua, dilarang bermain. Yang ketiga, dilarang kacau kawan. Tiga-tiga tu benda yang sama. Awak pelbagaikan. Contohnya kalau soalan minta 5, awak senarai kalau yang 5 ni tadi. Ni 5 ni tadi. Barulah awak dapat markah penuh, kan? Ni tidak, awak jawab 1, dilarang bermain. 2, dilarang bergurau. 3, dilarang kacau kawan. 3 tu benda yang sama. Awak dapat 1 markah je. Tapi kalau awak jawab 5 macam ni, okey 5 markah. Full mark. 100%. Okey, siapa yang tak sempat nanti tak apa. Saya akan tunjukkan balik recording ni dalam Siap tak apa ke Cikgu Syahir? Ya. Tak siap tak apa ke? Tak siap nanti awak siapkan. Macam mana nak siapkan? Awak boleh tengok balik. Nanti saya bagi link YouTube, awak buka YouTube awak boleh tengok balik. Ya, jangan bagi apa masuk ke? Okey, siapa ada soalan? Okey, sekiranya tak ada soalan, saya nak akhiri Google Meet kita pada hari ini. Sebelum kita akhir, saya nak ingatkan balik. Sekarang ni ada 3 kali. 1 video penerangan. 1 video penerangan. Yang kedua video kemahiran saintifik. Google Meet awak minggu lepas saya dah up dalam YouTube. Dan yang ketiga adalah hari ini iaitu peraturan bilik sains. Okey, minggu depan kita akan buat lagi Google Meet untuk topik yang seterusnya. Topik yang keempat lah. Sekarang ni kita dah habis 2 topik, topik yang ketiga. Kita dah habiskan 2 topik, jadi minggu depan adalah topik yang ketiga. Okay. Kalau tak ada soalan, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Okey, kalau sekiranya ada soalan, saya Google Meet pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye, kawan-kawan. Bye kawan-kawan. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu bye. Bye. Cikgu bye. Oh.